Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bil haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri FB live kita di page saya, page Engku Ahmad Fadil, di original page. Hari ini Jumaat 1 hari bulan Ramadan 1441 Hijriah, sekitar jam 9 pagi. Itu insya-Allah kita akan mulakan siri penghuraian kitab yang baru, iaitu di sini kita akan menghuraikan kitab terbitan NGO Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group ARG yang ditulis oleh Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin Hafizahullah, iaitu bertajuk penziarah kubur bukan penyembah kubur, ya. Sebenarnya asalnya tidak ada permintaan pun dari ARG untuk saya melakukan live berkaitan dengan tajuk ini. Cuma saya secara peribadi terpanggil untuk melakukan live ini adalah kerana saya dapati telah tersebar di kalangan masyarakat kita satu salah sangka yang menyangkakan bahawa menziarahi kubur ini sama seperti perbuatan menyembah kubur. Ini yang saya dapati tersebar di dalam Facebook, tersebar juga di dalam misalnya WhatsApp, ya, yang mana ini adalah satu kekeliruan yang sangat besar, yang sangat berbahaya kepada akidah umat Islam, kerana ia nanti akan membawa kepada mengkafirkan orang-orang yang beriman semata-mata berasaskan kekeliruan dan salah sangka, dan mengkafirkan, ya, orang-orang Islam ini adalah satu dosa yang besar yang bahkan boleh membawa kepada orang yang melakukannya itu yang menjadi kafir. Ini adalah satu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarang dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mungkin pernah dengar kisah dalam satu peperangan bagaimana dua orang sahabat Nabi di kalangan Muhajirin dan Al-Ansar berjaya menjatuhkan musuh, orang kafir dalam peperangan. Lalu ketika mereka hampir membunuh musuh tersebut, kerana dalam peperangan itulah yang berlaku, saling cuba mengalahkan dan membunuh musuh dalam peperangan. Tetapi sebelum mereka itu membunuh kepada musuh yang kafir tadi, orang itu mengucap, menyebut la ilaha illallah. Lalu sahabat Nabi daripada kalangan Al-Ansar berundur ke belakang, tidak jadi meneruskan niat untuk membunuh orang tersebut. Tetapi sahabat Nabi daripada golongan Muhajirin teruskan juga membunuh lelaki yang asalnya kafir. Lalu apabila berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut,
sahabat baginda radhiyallahu anhu, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Adakah kamu telah membunuhnya selepas dia telah mengucap la ilaha illallah? Jadi sahabat Nabi tadi ingin mempertahankan tindakan dia itu dan mengatakan bahawa orang itu mengucap la ilaha illallah itu semata-mata kerana untuk menyelamatkan diri dia sahaja, bukan ikhlas untuk masuk Islam. Nabi SAW sangat tidak bersetuju dengan sikap yang demikian. Lalu Nabi SAW mengatakan, adakah kamu itu membelah dadanya dan melihat hatinya? Maknanya kamu berhukum dengan yang zahir. Tidak kamu itu dengan mudah menganggap bahawa orang yang mengucap la ilaha illallah itu adalah orang yang kafir. Jadi di sini kita jelas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang bahawa penyembah kubur adalah kafir. Kerana apa? Kerana menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu hukumnya kafir. Jangankan kata seumpama kubur, bahkan kalau ada orang menyembah makhluk yang hidup, makhluk yang mulia seperti menyembah malaikat misalnya, atau ada orang menyembah para nabi misalnya, para nabi kita tahu merupakan makhluk-makhluk Allah yang terpilih, yang mulia, pun hukumnya adalah haram dan syirik. Kafir kalau menyembah selain daripada Allah Ta'ala, yang boleh kita sembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi apabila ada orang menuduh orang yang menziarahi kubur, yang membaca doa di tepi kubur, yang bertawassul di tepi kubur, yang beristighatsah di tepi kubur itu sebagai penyembah kubur, in effect, practically, dia telah menuduh orang itu kafir. Jadi memandangkan keseriusan perkara inilah, saya terlintas dalam hati saya dapat soalan-soalan dalam website berkaitan dengan isu ini untuk mencarahkan, menhuraikan kitab yang disusun oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin ini, jazahullahu anna khairul jaza. Baik, jadi saya mohonlah kepada saudara-saudara kita yang mengikuti live ini supaya bersabar kerana kitab ini tidak nipis, tidak seperti kitab Bid'ah Hasanah, iaitu kitab yang nipis sahaja pun kita bila huraikan sampai ke 30 siri juga. Lagi ini kitab yang agak tebal, dia ada pelbagai tajuk di sini. Saya bacakan dahulu secara ringkas kalau untuk memberi gambaran apa yang kita akan lalui perjalanan ilmu kita melalui kitab ini, apa yang kita akan lalui. Baik. Yang pertama, kita akan menerangkan tentang ziarah kubur itu dahulu. Secara umumnya, definisinya, sejarahnya, hukumnya, bagaimana pula perjalanan untuk menziarahi kubur, apa dia adab ziarah kubur, apakah manfaat ziarah kubur, apakah amalan Rasulullah SAW, Khulafa' Ar-Rasyidin dan para sahabat di dalam berziarah, dan pelbagai jenis ziarah. Ini bab yang pertama. Bab yang kedua, kita akan menghuraikan insya-Allah tata cara ziarah kubur. Macam mana mendoakan ahli kubur. Berdoa di makam dengan mengangkat kedua tangan itu apa hukumnya. Ziarah ke makam orang tua, ini ibu bapa. Kemudian apa hukum membaca suratul Fatihah ataupun membaca Al-Quran di kuburan. Kita juga ingin menerangkan hukum membaca Yasin di kuburan. Kemudian zikir, adakah itu memberi manfaat kepada si mati? Kita berzikir, kan ada orang pergi ke kubur, dia berzikir, dia bertahlil, dia bertahmid, bertasbih dan sebagainya. Adakah itu memberi manfaat kepada si mati? Kemudian hukum kita ziarah ke makam kerabat dan sahabat, maknanya kaum keluarga dan juga sahabat handai kita. Kitab ini boleh dirujuk kepada ARG, kerana terbitan ARG. Saya sendiri tidak menguruskan. Kalau ada yang berminat, boleh hubungi Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group melalui laman page mereka. Saya percaya ada nombor telefon yang dibekalkan sama dengan nombor telefon untuk menempah kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah semalam. Seterusnya, bab yang ketiga, apakah asal muasal
daripada manakah timbulnya tuduhan penyembah kubur? Setelah amalan menziarahi kubur ini diamalkan semenjak daripada zaman Rasulullah SAW lagi, bahkan secara sejarahnya sebelum itu lagi. Tapi yang pasti kita itu nak ikut kepada sunnah Nabi SAW. Amalan ziarah kubur ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh Khulafa Ar-Rasyidin, oleh para sahabat. Tapi macam mana bertukar daripada ziarah kubur tiba-tiba dituduh sebagai menyembah kubur? Jadi ayat Al-Quran yang disalahfahami sehingga timbulnya ayat penyembah kubur ini, dan sikap yang ada persamaan dengan golongan Khawarij. Kemudian kita akan susul galur silsilah tuduhan penyembah kubur ini, daripada mana puncanya, siapakah tokoh-tokoh di sebalik tuduhan penyembah kubur ini. Itu bab yang ketiga. Kerana penting kadang-kadang orang hanya parrot sahaja, orang hanya ucap saja satu benda, wah ini penyembah kubur ni, ini Habib ni sebenarnya adalah penyembah kubur misalnya, tapi dia pun tak tahu dia sebenarnya berpegang kepada pegangan siapa di dalam bersikap demikian. Dia menyangkakan dia berpegang dengan Al-Quran dan hadis, tetapi bila kita susur galur, sikap yang sebegini tidak sampai pun kepada Quran dan hadis. Baik. Kemudian ini yang penting, bab yang keempat, bagaimana kita menjawab secara konkret ke atas tuduhan penyembah kubur ini. Antaranya kita memetik kalam-kalam para ulama, seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi, yang mana ini ulama-ulama besar, bagaimana sikap mereka di dalam amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam ketika menziarahi kubur. Kemudian ahli hadis Ibn Hibban, Al-Hafiz Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibnul Jauzi, Al-Hafiz As-Sakhawi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Subki, Al-Imam Ibn Al-Jazari, Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Qadi Syuhbah. Ini semua kita akan melihat kepada pendirian dan penerangan, kerana agama ini ianya tertegak di atas dalil. Yang menjadi ahli pakar di dalam memahami dalil adalah para ulama. Hati-hati kita sepakat kalau orang Islam yang faham agama Islam ini terbina di atas dalil. Tetapi jangan kita itu pandai-pandai kononnya jumpa ayat Quran, jumpa hadis, terus kita berfatwa. Kerana kalau kita bukan ahli dalil, kita akan berdosa walaupun kebetulan fatwa kita itu betul. Kerana kita daripada awal telah melanggar firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ya, memang Quran hadis menjadi ikutan kita, tapi oleh kerana kita bukan ahli ilmu, ahli yang pakar dalam bidang Quran dan hadis, maka memfatwakan begitu sahaja, itu menjadi satu dosa. Berbeza dengan mujtahid, orang-orang yang pakar dalam bidang istinbat hukum hakam. Mereka itu dengan jaminan daripada Nabi SAW mendapat 2 pahala sekiranya ijtihad mereka membawa kepada natijah yang betul, tapi tidak sampai berdosa kalau ijtihad mereka itu membawa pada natijah yang salah, iaitu masih lagi mendapat 1 pahala, kerana mereka itu sudah memenuhi kelayakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis secara direct. Kemudian pandangan Al-Hafiz Ibnul Mulaqin, Ibn Khalqan, Muhammad Ali Al-Qari, Ahlul Hadis Badruddin Al-Aini, Ibnul Athir, Al-Mubarakfuri, dan selesai dengan Al-Imam Al-Mubarakfuri ini. Selesai senarai, kita nanti akan mensyarahkan pandangan para ulama ini. Kemudian pergi kepada tajuk membaca Al-Quran di kuburan. Macam mana hukum membaca Al-Quran di kuburan? Kerana ada orang menganggap kalaulah membaca Al-Quran di kuburan itu satu perbuatan yang bid'ah, yang sesat, yang tidak ada dalil. Jadi kita akan lihat. Jangan kita mudah-mudah semata-mata kita sudah tertarik berguru dengan satu orang tokoh,
ataupun mengikuti siri YouTube satu dua orang tokoh, maka kita menyangkakan agama ini begitu sempit. Kalau tidak dijumpai oleh satu dua tokoh yang kita ikuti itu dalil, maka seolah-olahnya tidak ada dalil. Ya, agama kita ini luas, diterangkan, disuburkan oleh ribuan para ulama yang hebat. Ya, jangan kita sempitkan pemikiran kita hanya kepada satu atau dua tokoh yang kita pernah ikuti dan kita kagumi. Kemudian kita akan membincangkan tentang makam Rasulullah SAW, kerana kita itu bila menziarahi kepada makam SAW, kita duduk dengan penuh, kita berdiri di situ dengan penuh hormat, dengan penuh rasa hiba, mengucapkan salam pada SAW. Hatta yang demikian juga kadang-kadang dipertikaikan, dihalau kita itu daripada situ. Apatah lagi kalau kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala di depan makam Nabi SAW. Pengalaman saya pergi ziarah ke makam Nabi SAW, pergi ke Masjid Nabawi, itu memang satu perbuatan yang akan mengundang pegawai-pegawai di sana untuk melarang dan menghalau kita daripada makam Nabi SAW. Kemudian, adakah benar dakwaan bahawa hadis yang berkaitan tentang ziarah makam Nabi SAW itu adalah hadis yang palsu? Kerana di zaman kita ini sudah berlaku satu penyakit atas nama nak menjaga hadis Nabi SAW, mereka menjadi ekstrim ke sebelah yang satu lagi, sehingga mudah memalsukan hadis-hadis Nabi SAW yang tidak dihukum palsu oleh para ulama, ataupun tidak ada kesepakatan di dalam menilai sama ada ianya palsu ataupun tidak. Sikap mudah memalsukan hadis Nabi SAW ini juga adalah satu penyakit pada zaman kita sekarang ini. Kemudian hadis yang melarang pergi ke makam Nabi SAW itu, apakah statusnya? Berkaitan dengan tanah kuburan, kerana ada orang menganggap tanah kuburan itu ada berkatnya dan sebagainya. Itu bagaimana? Kemudian menarik juga tanah karamah makam Ibn Taymiyah. Ini tokoh yang menjadi idola golongan yang anti kepada ziarah kubur, mudah melabelkan umat Islam yang ziarah kubur itu sebagai penyembah kubur, ataupun dalam bahasa Arab disebut al-kuburiyun. Dan kesimpulan, bab yang terakhir iaitu sangat penting yang saya sebutkan tadi, larangan menuduh kafir atau musyrik kepada orang Islam. Dengar saudara-saudara kita yang mungkin sudah terpengaruh dengan sikap sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit musyrik, bahawa ada di sana pelanggaran terhadap larangan daripada Nabi SAW, terhadap jaminan yang diberikan oleh Nabi SAW bahawa umat ini tidak akan berpatah balik menjadi umat yang musyrik secara ramai-ramai begitu. Itu tidak akan berlaku. Mungkinlah na'udzubillah beberapa kerat yang dipalingkan hati mereka daripada hidayah, mungkin akan murtad keluar dari Islam. Tetapi kalau secara beramai-ramai, itu ada jaminan daripada Nabi SAW tidak akan berlaku. Baik, saya mulai dengan mukaddimah oleh Kiai Ma'ruf Khazin Hafizahullah terlebih dahulu, yang mana beliau tuliskan sekitar hampir 3 tahun yang lalu, pada 22 Disember tahun 2017. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa ant Muhammadun sallaita alaihi wasallamta abduka wa rasuluka. Ini khitab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Khitab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali engkau, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammadun sallaita alaihi wasallamta, adapun Muhammad engkau telah selawat dan salam ke atasnya, abduka wa rasuluka, yang mana beliau adalah baginda adalah hamba-Mu dan juga rasulmu. Baik, Indonesia dan Malaysia, penyusun kitab adalah orang Indonesia, yang sedang menghuraikan kitab sekarang ini adalah orang Malaysia. Jadi kita dua negara ini sering disebut negeri serumpun.
Benar, bukan sekadar kerana ada orang Melayu, namun lebih dari itu ada kesamaan pengamalan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sama-sama majoritinya mengamalkan mazhab Syafi'i, mengamalkan amalan ziarah kubur, bertahlil, bersedekah bagi pihak orang mati, membaca Al-Quran di kuburan, suka cinta kepada amalan selawat, suka menyambut maulid Nabi, cinta kepada habaib, zuriat Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Jadi permasalahan yang dihadapi juga adalah sama atau hampir sama. Di negara kami, yakni di Indonesia, 30-an tahun silam, umat Islam menjalankan amalan ini semuanya tanpa gangguan, dengan aman dan tenang. Misalnya kita pun di negara kita, kalau 30 tahun yang lalu, kita tak dengar orang komplain tentang baca Yasin malam Jumaat, kita tidak dengar orang komplain tentang selawat selang-selang tarawih, kita lagi tidak dengar orang yang komplain tentang lafaz usalli dan sebagainya. Basically orang beramal tiap-tiap malam Jumaat dah jadi satu kebiasaan, orang berkumpul baca Yasin, orang kadang-kadang dijemput bertahlil di rumah dan sebagainya. Tapi sejak kepulangan murid-murid Wahabi dari Saudi, bukan dari Saudi saja sebenarnya, kalau di zaman kita sekarang ini yang belajar dalam negara pun ada yang terpengaruh dengan fahaman ini, bukan tunggu nak kena belajar di Saudi kalau di zaman kita sekarang ini. Tapi satu masa dahulu tidak ada fahaman sebegini, yang membawanya adalah yang pulang dari Saudi. Mereka mula menyebarkan fahaman-fahaman Wahabi dengan membid'ahkan hampir semua amalan umat Islam dan mensyirikkan ziarah kubur para ulama. Jadi istilah Wahabi ini bukan istilah yang direka-reka. Inilah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan umat Islam di banyak negara. Amalan-amalan mereka itu dihentam sebagai bid'ah oleh golongan yang ikut kepada manhaj Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Saya telah terangkan usaha untuk melarikan nama Wahabi ini, kononnya Wahabi ini tak sepatutnya digelarkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab kerana nama beliau adalah Muhammad. Kalau begitu, yang lebih sesuai digelarkan Wahabi ini adalah pengikut kepada Abdul Wahhab bin Rustum, yang menjadi tokoh kepada satu golongan Khawarij di awal-awal Islam dahulu. Pada kurun yang ketiga atau yang kedua hijrah dahulu, ada satu kumpulan Khawarij yang digelar sebagai Wahbi. Salah satu tokoh mereka bernama Abdul Wahhab. Jadi sesuailah digelar mereka itu Wahabi, sedangkan tokoh kami bernama Muhammad, maka tidak sesuai digelar sebagai Wahabi. Sepatutnya digelar sebagai Muhammadi. Ini adalah satu lawak jenaka yang cuba nak memperbodohkan umat Islam yang lain, kerana yang kita sedang bincang sekarang bukan golongan Khawarij yang telah pupus itu. Kita sedang bincang sekarang adalah Khawarij moden, iaitu yang diasaskan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Gelaran itu pergi naik kepada nama ayah beliau, Abdul Wahhab, yang sebenarnya adalah tokoh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah bermazhab Hambali pada ketika itu. Tetapi orang Arab ini biasa barangkali lebih popular dengan nama anak atau dengan nama ayah. Kalau dengan nama anak, dia bermula dengan Abu, bapa siapa. Kalau yang popular dengan kalau yang popular dengan nama anak, ya betul, gelarannya Abu siapa-siapa, itu lebih dikenali dengan nama anak, dan ataupun popular dengan nama ayah. Jadi bermula dengan Ibn. Ibn tu maknanya anak siapa. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ini popular dengan nama Ibn Abdul Wahhab, lalu pengikutnya dinisbahkan menjadi Wahabi. Ini tidak pelik. Pengasas mazhab Syafi'i tidak nama Syafi'i. Kita bermazhab Syafi'i, jangan sampai kita tidak tahu nama pengasas mazhab kita sebenarnya adalah Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad, nama bapa beliau adalah Idris. Tidak lekat nama pengikut manhaj beliau dengan nama Muhammadi atau nama Idrisi, tapi lekat dengan nama ke atas lagi gelaran pada keturunan beliau, itu Asy-Syafi'i. Biasa, tak ada satu berproblem pun. Demikian juga misalnya yang digelar Hambali, pengasas mazhab itu bernama Ahmad ibn Hanbal. Jadi tidak dinisbahkan kepada nama pengasas mazhab menjadi Ahmadi, tapi dinaikkan kepada keturunan yang atas menjadi Hambali. Jadi ini biasa.
Jangan buat lawak yang tidak lucu lah ya. Kenapa? Kerana bila kamu melawak demikian, seolah-olah kamu menganggap orang Islam yang lain itu bodoh ya, tidak reti berfikir, tidak faham bagaimana apakah penisbahan itu berlaku. Tapi memang ada yang tertipu ya, yang jadi confused, yang jadi tidak faham, maka kita terangkan. Lalu golongan ini telah mensyirikkan ziarah kubur para ulama, mensyirikkan amalan tabarruk, mengambil berkat dan lain-lainnya. Mereka juga dengan suara yang keras memasuki ke ruang-ruang masjid lalu menyampaikan dakwahnya. Mereka dengan penuh semangat, tetapi ada di sana kita dapat rasakan sentimen kebencian dan nafsu amarah itu. Lalu mereka menyampaikan dakwah mereka, ini bid'ah, ini Nabi tak buat, ini tak ada dalil, ini syirik, ini kafir dan sebagainya. Jadi kami merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pesantren yang di bawah organisasi Nahdlatul Ulama ini ceritanya di Indonesia. Kalau di Malaysia ni masih lagi secara umum pondok-pondok pengajian menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun kita tidak terlepas pandang sudah ada pondok-pondok di Kedah ataupun di Kelantan terutamanya yang telah dimasuki oleh pemikiran Wahabi. Kerana walaupun asal tuan gurunya berfahaman Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin anaknya dihantar belajar di Arab Saudi, entah macam mana terpengaruh dengan fahaman Wahabi, habis itu balik diwahabikan pondok peninggalan ayahnya. Itu tidak mustahil berlaku. Tapi secara umum pondok-pondok ini masih mempertahankan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan antara pondok pesantren di masa awal dahulu adalah yang diasaskan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Samad. Di masa ketika ini ada Ustaz Idrus Ramli, Ustaz Nur Hidayat dan lainnya yang menjadi produk kepada pondok pesantren yang melahirkan tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Wa akhiran, saya sangat berterima kasih kepada pasukan ARG, Ahlussunnah wal Jamaah Research Group, yang telah bersedia menerbitkan buku saya yang menjelaskan seputar dalil-dalil ziarah kubur. Kita setuju dengan kawan-kawan kita yang berfahaman Wahabi, agama kita terbina di atas dalil, bukan dengan sangkaan-sangkaan semata-mata, bukan dengan dakwaan-dakwaan semata-mata, bukan dengan dakwaan mimpi dan ilham dan sebagainya. Tidak, agama kita ini terbina di atas dalil. Tetapi ada cara, ada teknik, ada seni dalam memahami dalil yang telah dimahirkan oleh para ulama kita. Maka jangan kita menjadi gopoh dan gelojoh sehingga kita beranggapan Quran dan hadis itu layak untuk kita itu perkotak-katikkan maknanya dengan kejahilan yang ada pada diri kita. Sebaliknya, hendaklah kita mengambil panduan memahami dalil ini daripada pakarnya, iaitu para alim ulama. Dan akan mengandungi buku ini bantahan kepada kelompok Wahabi yang menuduh semua itu sebagai bid'ah. Bahkan bertawassul di mahkam para ulama dianggap sebagai penyembah kubur. Tadi saya sempat scroll sekejap, posting saya mengiklankan kuliah kita pada pagi ini, telah ada masuk komen yang meminta dalil. Mana ada dalil tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, kata dia. Sebenarnya sebaliknya, yang menuduh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia ini sebagai amalan yang haram dan syirik, iaitu yang sebenarnya tidak ada dalil. Tetapi kalau yang berpegang dengan boleh bertawassul dengan orang yang soleh, baik dia masih hidup ataupun dia telah meninggal dunia, itu syarat dengan dalil daripada Quran dan hadis serta amalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Jadi jangan terpedaya dengan slogan semata-mata. Wahabi minta dalil khusus. Ya, ada dalil khusus insya-Allah tentang amalan tawassul ini. Dan dalil umum juga memang dijadikan sadaran oleh para ulama. Sepatutnya Wahabi yang kena bawa dalil khusus yang menyempitkan, kerana kaedah dalam berinteraksi dengan nas adalah dalil yang umum, dalil umum atau khusus, dua-duanya dalil. Cuma dalil umum ini dia ada kemungkinan taksis, kerana biasanya yang umum itu akan ditaksiskan, sehinggalah disebut sebagai satu kaedah umum, ma min amin illa waqad khussisa. Tidak adalah sesuatu yang umum melainkan nanti ianya akan ditaksiskan. Tapi dalil umum tetap dalil, dalil khusus juga dalil.
Maka dalil yang umum ini, kerana ia adalah dalil, dia kekal dengan keumumannya. Maknanya kalau datang dalil itu secara umum untuk ziarah kubur, maka ziarah kubur pada hari Isnin boleh, ziarah kubur pada hari Jumaat boleh, ziarah kubur pada hari raya boleh. Kecuali ada dalil yang mentaksiskan dia, ya. Kalaulah ditaksiskan, maka jadilah ia sempit. Jadi orang yang misalnya nak melarang ziarah kubur pada hari raya, dia yang kena bawa dalil. Dia tak boleh kata, tak ada pun dalil suruh ziarah kubur hari raya. Kan sudah ada dalil umum untuk menziarahi kubur. Adakah di sana ada pentaksisan atau tidak? Misalnya, ala fazuruha, ketahuilah, ziarahilah kubur, illa fil a'yad, atau illa fi al-aidaini. Ziarahlah kubur kecuali pada hari-hari perayaan, jangan. Ataupun pada 2 hari raya, jangan. Kena ada dalil demikian, barulah dalil yang umum dia akan menjadi khusus. Selagi mana tidak ada dalil yang mentaksiskan, maka yang umum itu kekal umum. Ziarah kubur pada hari raya masih termasuk dalam perintah untuk menziarahi kubur. Jadi biasanya yang tak ada dalil ni mereka sebenarnya. Mereka berlagak seolah-olah orang Islam yang lain yang tidak ada dalil, sebenarnya mereka di dalam mensyirikkan, membid'ahkan amalan umat Islam. Mereka yang tidak punya dalil mentaksiskan apa yang telah diluaskan oleh agama kita. Baik, kita masuk kepada isi kitab ini. Bab yang pertama, ambil pemahaman umum dahulu tentang ziarah kubur. Apakah takrif ziarah kubur? Dari segi bahasa, ziarah ini adalah zara yazuru ziyaratan ay qasadahu, wa ziyaratu fil urfi qasdu al-mazuri ikraman lahu wastinasan bihi. Al-Misbahul Munir fi Gharibi Syarhil Kabir. Nah, ini kitab Al-Fuyumi, kitab sebenarnya dalam bentuk kamus, dictionary Arab, yang dikenali sebagai Al-Misbahul Munir, mentakrifkan ziarah itu artinya adalah menuju kepada sesuatu, berkunjung kepadanya. Dan dalam pengertian yang lebih luas dari segi uruf kebiasaan, bila kita sebut ziarah, itu lebih kepada mengunjungi seseorang untuk memuliakan atau untuk menjadi mesra dengan dia. Itu biasanya disebut ziarah. Jarang kita sebut ziarah itu misalnya pihak polis telah menziarahi tempat persembunyian para perompak untuk menangkap mereka. Macam tak kena. Kenapa? Kerana ziarah ni dia biasanya lebih kepada memuliakan. Jadi polis bukan ziarah perompak, polis nak pergi tangkap perompak, itu jadi tak sesuai lah. Melainkan kalau dalam bentuk kita kata perli, polis dah ziarah dah tempat mereka tu, itu dalam bentuk perli. Tapi dalam bentuk biasa, ziarah ini dia ada konotasi hormat, mesra, itu dipanggil ziarah, ya. Dia menziarah kedua ibu bapanya, dia pergi menziarah kepada gurunya, atau menziarah kepada makam Nabi SAW. Itu dia ada elemen memuliakan. Adapun kubur pula, sebab dia ada dua kan, ziaratul kubur. Ziarahnya begitu, sebagaimana kita telah terangkan. Kubur apa dia? Yang dimaksudkan kuburan dijelaskan oleh Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Disebutkan di sini, aqallul qabri hufratun tamna'u ba'da radbiha raihatan ay zuhuraha minhu fatu'dhil hayya wa sabu'an ay nabshahu laha fayakulul maita fatantahiku hurmatuhu. Ini disebut dalam kitab Fathul Wahhab, juzuk yang pertama, muka surat 172 ataupun 271. Tak pasti mana satu, terbalik atau macam mana. Tapi yang pasti dalam kitab Fathul Wahhab, ya. Kubur adalah sebuah lubang, ya. Jadi kalau letak di atas permukaan itu tidak dikatakan kubur lah. Dia adalah lubang, ya. Lubang apa? Adakah nak tanam pokok, nak tanam ubi? Bukan. Lubang untuk mayat. Itu namanya kubur. Kalau untuk pokok, orang tak panggil kubur. Yang dapat mencegah bau busuk.
setelah jasadnya rosak, ya, sebab kita tahu manusia atau apa sajalah binatang sekalipun, bila dah mati, maka lama kelamaan kalau manusia ni kita katakan mayat, atau kalau binatang tu bangkainya akan reput. Bila reput itu dia mengeluarkan bau yang busuk. Tapi kalau ditanam dalam kubur, bau tu terhalang, tak naik bau busuk itu. Berbeza misalnya na'udzubillah, macam mayat-mayat yang ditemui mati dah 3 hari, 4 hari, baru ditemui, atau seminggu, 2 minggu, maka terpaksa orang yang nak keluarkan mayat itu memakai penutup hidung, kerana itu mengganggu. Jadi dapat menghalang bau busuk setelah jasadnya rosak, reput, yang menyebabkan gangguan kepada orang lain yang masih hidup. Kita ni tak tahan bau mayat, maka kita pun kena insaf lah, ya. Satu masa kita juga akan jadi mayat yang demikian. Jangan sombong, jangan berlagak sangat, ya, dengan apa yang kita ada di dunia ini, kerana masiruna ilal maqabir. Tempat kembali kita semua adalah di kuburan-kuburan yang kita itu akan menjadi mayat yang reput dan busuk, ya. Dan juga supaya terhindar dari haiwan buas, agar tidak dimakan, yang menyebabkan hilang kehormatan mayat. Ngeri misalnya kita jumpa mayat yang telah dimakan kepalanya oleh binatang buas misalnya, ataupun tangannya tercabut sebelah dimakan oleh binatang buas. Jadi kalau ditanam dalam kuburan, binatang tidak dapat gali, tidak dapat memakan. Tapi kalau setakat ditambus sedikit-sedikit macam itu, nanti binatang dia dapat bau dan dia akan memakan, itu akan menghilangkan kehormatan mayat, ya. Kita itu ada hormat kepada mayat manusia, tidak kita itu perlakukan sewenang-wenangnya, kita kebumikan dengan elok, dan supaya tidak dimakan oleh binatang buas. Dengan demikian, ziarah kubur bukanlah mendatangi sebuah lubang yang tertutup semata-mata, ya. Kalau setakat lubang, kita gali lubang dan kita tutup, itu kemudian kita datang, itu bukan konsepnya, ya. Tapi mendatangi susuk manusia yang dimuliakan, yang ditutupi di dalamnya. Misalnya lah kita ziarah kubur ibu bapa kita. Mungkin tempat yang kita nak pergi itu tak menarik pun. Bukannya ada satu tarikan pelancongan misalnya. Tidak ada tempat makan yang best pun. Habis tu buat apa kau pergi ke tempat macam itu? Ya, nyamuk banyak, tempat pun tak menarik. Bukan masalah tempat itu. Kalau semata-mata kerana tempat itu, kita mungkin tak pergi pun. Tapi mengenangkan di tempat itulah disemadikan jenazah ibu bapa kita, orang yang kita hormati dan kita sayangi, lalu kita datang berziarah. Adakah dia orang tua, ibu bapa, atau keluarga, atau sahabat handai, kita ada teman rapat yang meninggal dunia, kita pergi ke kubur dia, ataukah ada para ulama atau wali-wali, atau kita ziarah kepada para nabi. Itu hakikat daripada ziarah kubur. Bukan memandang kepada tanahnya, lubangnya, batunya dan sebagainya, tidak. Tapi memandang kepada diri manusia yang dikebumikan di dalamnya. Dan tentulah itu juga membawa kita kepada mengingati kepada kematian, dan juga seterusnya mengingati kepada hari pembalasan. Itu antara hikmah menziarahi kubur. Baik, sejarah ziarah kubur. Ziarah kubur ini mempunyai 2 fasa. Kalau dalam Islam ini, kita boleh bagikan hukum menziarahi kubur ini kepada 2 fasa, 2 masa yang berbeza. Iaitu yang pertama, fasa larangan, dan yang kedua adalah fasa anjuran. Ada yang masanya ziarah kubur itu dilarang, dan ada masa yang ziarah kubur itu bahkan digalakkan. Cuba kita lihat, ya. Ini diceritakan oleh Ibnul Qayyim dalam Hasyiah Sunan Abi Dawud. Dia menceritakan begini: kana fi awalil islami qad naha an ziyaratil kubur siyanatan li janibit tauhid wa qat'an li ta'alluqi bil amwati wa saddan li zari'ati syirki allati asluha ta'zimul kubur wa ibadatuha, kama qala Ibnu Abbasin. Adalah di awal-awal Islam dahulu, Nabi SAW melarang menziarahi kubur. Kerana apa? Nak menjaga tauhid, akidah. Kerana orang yang ziarah kubur pada awal-awal zaman jahiliah dahulu, keimanan dia, kepenerimaan dia kepada takdir Allah dan sebagainya itu boleh terjejas. Dan juga untuk memutuskan
perhubungan, pergantungannya dengan orang-orang mati, kerana orang-orang kafir ini dia tidak memandang kepada kuasa Allah, dia memandang kepada makhluk itulah yang memberikan sesuatu manfaat ataupun mudarat. Jadi apabila memandang kepada makhluk yang memberikan manfaat dan mudarat, tidak memandang kepada al-musabbib yang menjadikan segala asbab ini, maka itu membawa kepada kesyirikan. Dan sebagai menyekat jalan kepada kesyirikan yang berpunca daripada mengagungkan kuburan dan menyembah kepada kuburan. Iaitu sebab itu saya sebutkan di awal-awal kuliah tadi, kalau sampai yang dikatakan menyembah, itu kita sepakat, tidak ada perbezaan pandangan di kalangan umat Islam. Menyembah apa sekalipun selain daripada Allah itu hukumnya haram dan syirik. Jadi oleh kerana di awal Islam itu, keimanan umat Islam belum mantap, belum kukuh, Nabi SAW larang. Falamma tamakkana tauhidu min qulubihim wad mahalla syirku wastaqarra ad-dinu udhina fi ziyaratin yahsulu biha mazidul iman wa tazkiru ma khuliqal abdu lahu min daril baqa fa udhina hina idzin fiha fakana nahyuhu anha lil maslahati wa idnuhu fiha lil maslahati. Jadi apabila tauhid itu telah berakar umbi di hati umat Islam dan syirik itu telah musnah daripada mereka dan agama telah menjadi kuat, maka ziarah kubur itu diperkenankan oleh Rasulullah SAW untuk menambah keimanan dan mengingatkan tujuan kita diciptakan ini adalah untuk kembali ke alam yang kekal abadi di akhirat. Jadi kita lihat orang ini, Masya Allah Tabarakallah, dulu hebat di dunia, petah pidatonya, sedap nyanyiannya, bijak pentadbirannya dan sebagainya, tapi akhirnya kembali ke dalam tanah, kembali dia menjadi mayat yang reput. Maka kita menginsafi bahawa kita juga satu masa akan ke sana, maka ziarah diperbolehkan. Dengan demikian, ziarah kubur pernah dilarang untuk satu kemaslahatan, menjaga daripada terjerumus dalam perkara yang haram, dan ziarah kubur juga diperbolehkan juga untuk satu kemaslahatan, iaitu untuk kita ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat, mendapat kebaikan dengan menziarahi kubur orang yang soleh, para wali dan sebagainya. Itu nanti akan diterangkan pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Bukan yang akan datang maknanya next, kerana masih lagi kita di dalam bab yang pertama dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi sebelum saya berhenti, kita lihat hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu faqala ista'dhantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wasta'dhantuhu fi an azura qabraha fa udhina li fazurul kubura fa innaha tuzakkirul mauta. Rawahu Muslim, hadis sahih. Antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah Nabi SAW menziarahi kepada kuburan ibunya lalu baginda menangis. Menangis tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah meratap. Beza antara menangis dan meratap. Menangis ini sekadar hanya mengalirkan air mata, tapi meratap itu menzahirkan tidak redha dengan apa yang berlaku. Mungkin mengoyakkan baju, menampar-nampar pipi, memukul dada, menampurkan pasir atas kepala, itu hukumnya haram. Tapi kalau sekadar menangis, mengalir air mata, itu biasa, kerana kita manusia ni ada kesedihan bila berpisah dengan orang yang kita sayang, seumpama ibu, bapa dan sebagainya. Dan abka, yakni menyebabkan orang yang di sekeliling juga merasa sedih dan turut menangis. Lalu Nabi SAW menerangkan, aku pernah meminta izin kepada Tuhanku untuk aku memohon ampun bagi ibuku, lalu aku tidak diizinkan bagiku. Dan aku juga memohon izin daripada Allah supaya aku menziarahi kepada kuburannya dan diizinkan bagiku. Maka ziarahilah oleh kamu akan kuburan-kuburan. Kubur ini jamak, kuburan-kuburan. Fa'innaha, ini hikmah dia. Kerana sesungguhnya ziarah kuburan ini
mengingatkan kepada kematian. Jadi ianya dituntut. Hadis yang kedua, riwayat Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi rahimahumullah, qala Rasulullah sallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur thumma badali ala fazuruha fa innaha turikul qalba wa tudbi'ul aina wa tudzakkirul akhirata fazuru wa la taqulu hujra. Nabi SAW bersabda, dahulu saya telah melarang kalian daripada menziarahi kubur, kemudian menjadi jelas bagi saya dan nampak bagus ziarah kubur ini, maka berziarahlah. Sebab ziarah kubur dapat melunakkan hati yang keras, menitiskan air mata dan mengingatkan akhirat. Berziarahlah dan janganlah berkata yang tidak baik seperti menjerit dan meratap. InsyaAllah kita akan sambung lagi huraian seterusnya pada pagi besok sekitar jam 9 pagi. Ya, hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarallahu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.